Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Oktober 2024 bersama saya, Saif Akmal. Anak kepada bekas pemimpin Al-Arkam, Syarif Mohamad iaitu Ummu Atiyah tampil mendedahkan pernah menjadi mangsa keganasan serta serangan seksual oleh pemimpin GISBH. Dalam sidang media di Ibu Negara hari ini, Ummu Atiyah mendakwa dia menjadi mangsa keganasan kepada salah seorang pemimpin GISBH. Saya kerana takut kalau saya mati sebab dah nak dekat sejam saya direndam, saya dah tercungap-cungap, air pun dah banyak, saya telan, sakit dada saya ni, akhirnya saya terpaksa kata ya. Jadi bila saya kata ya, jadi adik-adik saya dan pengikut-pengikut yang lain yang menyaksikan waktu masa di Turki ni pun keluarkanlah saya dari kolam. Lepas tu saya dilibas dengan getah paip. Masa tu saya kepit perut saya. Dia kata kalau tak nak bagi, isap. Dekat sini saya nak bagi tahu betapa bernafsunya, betapa tak ada maruahnya sikap macam ni. Lepas tu akhirnya dia rogol saya. Kalaulah saya sebagai anak Abiyah pun dibuat begitu kejam, apatah lagi pada orang-orang lain. Sementara itu, bekas pengikut GISBH Muhammad Adam Rahmat mempersoal di mana ihsan GISB apabila anaknya dikurung dalam sangkar anjing. Kesan trauma anak saya yang dikurung dalam sangkar anjing gara-gara terkencing, hanya terkencing dalam seluar saja oleh penjaga rumah amal kebajikan di bawah GISBH. Saya masih terasa hingga sekarang, walhal anak itu baru hanya berumur 4 tahun. Anak saya waktu itu sudah dikurung di dalam kandang anjing hanya kerana terkencing saja dalam seluar. Dia juga mendedahkan bantuan tunai BRIM yang diberikan kerajaan terdahulu kepadanya turut dipaksa diserahkan kepada pemimpin GISBH. PAS akan bekerjasama dengan mana-mana parti asalkan memberi keuntungan kepada parti itu. Demikian kata veteran UMNO Tengku Razali Hamzah dalam temu bual dengan utusan Malaysia baru-baru ini. Razali berkata misi PAS yang berangan-angan untuk menghidupkan semula Gabungan Politik Muafakat Nasional (MN) adalah jelas. Kata Razali lagi, PAS mahu kekal berkuasa, oleh itu akan bekerjasama dengan mana-mana parti demi kuasa. Menurut Razali, Muafakat Nasional ditubuhkan dengan harapan parti dapat jalin secara bersama seperti Gerakan Perjuangan Islam, tetapi awal-awal lagi PAS sudah lari dan mahu bekerjasama dengan Bersatu kerana sudah kecapi kuasa. Pada 2019, UMNO dan PAS bergandingan bahu membentuk MN bagi memperjuangkan isu-isu berkaitan Melayu dan Islam. Susulan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan (PH) pada Februari 2020, UMNO, PAS dan Bersatu bersekongkol membentuk kerajaan baharu di bawah pimpinan Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, keretakan timbul antara UMNO dan PAS selepas parti itu bersama Bersatu untuk membentuk Gabungan Perikatan Nasional (PN). Berita seterusnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membentangkan belanjawan 2025 di Dewan Rakyat hari ini dengan peruntukan RM421 bilion terbesar dalam sejarah. Ia belanjawan ketiga kerajaan perpaduan yang diterajui Anwar yang juga merupakan Menteri Kewangan. Kerajaan memberikan peningkatan tertinggi pada 2025 bagi sumbangan tunai rahmah (STR) dan sumbangan asas rahmah (SARA), iaitu kepada 13 bilion ringgit berbanding 10 bilion ringgit. Anwar juga berkata, penambahan peruntukan menerusi belanjawan 2025 itu juga membolehkan kadar maksimum yang diterima isi rumah meningkat kepada RM4,600 berbanding RM3,700. Seramai 4.1 juta penerima STR kategori isi rumah juga akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan pada tahun hadapan berbanding RM700,000 penerima tahun ini. Kategori bujang tidak ketinggalan. Mereka akan mendapat STR RM600. Penambahan ini adalah 3 bilion ringgit. Penambahan yang tinggi membolehkan kadar maksimum diterima. Maknanya isi rumah meningkat kepada RM4,600. Kita akui dan mendengar terus rungutan demi rungutan tentang kos sara hidup.
Lantaran itu kita mengambil langkah serta kebijakan ekonomi yang merupakan peningkatan peruntukan dan kadar maksimum bantuan tunai yang pernah diberikan oleh kerajaan. Kadar bantuan warga emas dinaikkan kepada RM600 sebulan. Dalam pada itu, berita gembira untuk pejabat awam apabila kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan sebanyak RM500. Anwar berkata bantuan khas tersebut diberikan kepada semua pejabat awam grade 56 ke bawah, termasuk lantikan kontrak. Sukacita saya umumkan kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah, termasuk lantikan kontrak. Bantuan khas ini diberi kepada semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen, veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Ini disalurkan pada bulan Februari 2025. Sementara itu, kerajaan mengumumkan kenaikan kadar gaji minimum sebanyak RM200 berbanding kadar semasa RM1,500 sebulan. Untuk itu, kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700 sebulan. Dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan, iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Selain itu, kerajaan bakal memperkenalkan cukai dividen pada kadar 2% ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000. Kerajaan juga bercadang meluaskan asas cukai secara progresif dengan memperkenalkan cukai dividen kepada 2% ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000 yang diterima oleh pemegang saham individu bermula tahun taksiran 2025. Kerajaan juga bercadang untuk melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Bagi mengelakkan kekeliruan, saya tegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan bagi 85% rakyat. Kerajaan akan hanya oleh itu untuk 85% kerajaan terpaksa menanggung subsidi dianggar berjumlah RM12 bilion untuk 85%. Dari RM8 bilion yang boleh diselamatkan itu adalah dari golongan mahakaya dan warga asing. Dan saya harap di Dewan ini tidak ada yang mewakili mahakaya dan warga asing. Kerajaan berhasrat untuk menggubal akta baru bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah. Dalam teks ucapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerusi pembentangan Belanjawan 2025, akta itu dikatakan sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu. Anwar bagaimanapun tidak membaca teks berkenaan ketika pembentangannya di Dewan Rakyat. Menurut teks itu, pesalah dikehendaki berada di tempat tahanan yang dianggap bersesuaian seperti rumah kediaman, rumah jagaan atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan dengan syarat-syarat ditetapkan dan dipantau pegawai penjara. Pada masa ini, tiada banduan di Malaysia boleh memohon tahanan rumah kerana tiada peruntukan sedemikian dalam sistem perundangan negara. Menurut Peguam, bagaimanapun, Peguam Andrew Hoare sebelum ini berkata Seksyen 43 Akta Penjara 1995 membenarkan pembebasan mana-mana banduan berlesen tertakluk kepada mana-mana peraturan yang dibuat oleh Menteri. Dalam kes ini, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Pembentangan Belanjawan 2025 oleh Anwar hari ini turut mendapat reaksi yang pelbagai dari blok kerajaan maupun pembangkang. Bajet yang ditebelkan amat memberangsangkan dan akan terus memacu Malaysia ke arah depan mengikut landasan yang dilantarkan dalam kerangka ekonomi madani. Dan dasar-dasar yang kita letakkan dalam bajet tahun ini, ada banyak inisiatif yang diletakkan untuk menarik lebih banyak pelabur dan juga untuk membuka lagi banyak lagi enjin-enjin pemacu kemajuan dalam negara dengan involvement agensi-agensi kerajaan, GLIC yang ada, agar lebih banyak orang yang datang menolong merancangkan ekonomi Malaysia. Namun, Naib Presiden Bersatu Razzie Jidin mempersoal strategi yang akan dilaksanakan selain tiada perincian jelas melibatkan belanjawan yang telah dibentangkan. Apa yang lebih menyukarkan bagi pelbagai pihak di luar sana, khususnya pelabur dan juga penganalisa pasaran adalah perincian tentang beberapa perkara penting yang disebut di dalam belanjawan tadi yang tidak ada maklumat lanjut mengenainya. Saya bagi contoh,
SST. Dikatakan SST akan meningkat, akan ditingkatkan bagi skop-skop tertentu, akan diperluaskan skopnya. Tapi di mana perinciannya? Di mana perinciannya? Jadi kalau kita sediakan bajet tanpa perincian, berapa sebenarnya hasil yang akan dikutip oleh kerajaan daripada perluasan skop SST ini? Jadi kerajaan tak boleh sebut secara umum begitu sahaja. Ini merupakan belanjawan. Ramai yang menunggu-nunggu kerajaan memberi satu belanjawan yang jelas dalam kerangka yang dapat difahami dan dapat dianalisa oleh semua pihak dengan lebih mendalam. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.